Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Ya, semoga semua dalam keadaan sihat-sihat, ceria-ceria selalu di samping keluarga yang tercinta. Bertemu lagi kita dalam siri PDPR Sejarah Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Ridwan. Ya, sudah sediakah semua? Sudah, Alhamdulillah. Jadi untuk tajuk hari ini kita akan lihat topik 1.3 iaitu masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, mari kita lihat. Okey, boleh lihat dalam buku teks kamu muka surat 6 boleh lihat sambil lalu gambaran awal sebelum cikgu terangkan satu persatu. Ada jumpa? Okey, Alif jumpa? Irfan jumpa Adam, Husna, Siti, Alia. Okey, jumpa. Tu Ali tengah buat apa lagi tu? Tengah main game lagi. Tutup dulu game tu. Tolong bagi tumpuan dalam kelas cikgu ni Okey? Nanti boleh sambung lagi aktiviti kamu. Baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita nak mengenal pasti masa silam dan ruang dalam sejarah. Kriteria kejayaan bagi setiap individu pelajar, saya dapat menyenarai 5 konsep dalam masa dan ruang dalam sejarah. Okey, jelas objektif dan kriteria kejayaan. Jelas Okey. Kita pergi yang pertama. Yang pertama, masa silam. Okey, hari ini seperti yang cikgu bagi tahu tadi, tajuk kita ialah masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, yang pertama masa silam dulu. Kita nak pergi kepada masa silam. Apakah itu masa silam? Macam pernah dengar. Ya, masa silam ni boleh katakan apa-apa saja peristiwa yang dah berlaku pada waktu lalu, waktu lepas, semalam, sebulan lepas, tahun lepas. Itulah dia masa silam. Okey. Dalam masa silam ni kita ada kronologi. Apakah itu kronologi? Okey, kronologi ialah urutan masa mengikut garis lurus. Pernah dengar kronologi sebelum ni? Pernah kan? Dalam novel ke, dalam cerpen, semuanya ada kronologi. Susunan waktu tu. Kalau dalam cerita kita tengok dalam filem, dia akan start dengan masa dia kecil, masa kanak-kanak, kemudian dia pergi remaja, dewasa sampailah dia berjaya, happy ending contoh kan, pengakhiran yang baik. Okey, jadi urutan masa mengikut garis yang lurus. Itu adalah kronologi yang baiklah. Kalau kita lihat hari ni ada juga kronologi tu tak disusun mengikut garis lurus. Okey. Setakat ni boleh Okey, kita pergi kepada konsep yang ada dalam masa silam ni. Yang pertama kita ada dekad. Dekad tu ialah 10 tahun. Dari segi masa lah. Okey, abad. Abad berapa tahun? Abad 100 tahun. Dan yang ketiga, baik, alaf. Alaf ialah 1000 tahun. Itu dia. Jadi kita ada 3. Dekad, abad, alaf. Jadi kalau kita kira tahun ni, kiranya kita ni sekarang ni kita berada pada abad yang keberapa? Abad yang keberapa? Cuba kira. Bahagilah, ambil tahun ni bahagi dengan 100. Betul.
Lebih kurang abad yang ke-21. Sebab tu kalau kita dengar hari ni pembelajaran abad ke-21, generasi abad 21, betul lah. Kalau alaf 2021 lah. Kalau dulu kita pernah dengar kan, sebelum kita nak masuk kepada tahun 2000 ni, kita akan sebut alaf baru. Sebab sebelum ni tahun 1990-an, bila nak masuk kepada tahun 2000, kita panggil alaf baru, alaf milenium. Okey, masa silam juga boleh mengikut zaman, iaitu sebelum Masihi, SM dan Masihi. Macam mana pula dia kira ni Masihi ni? Masihi ni dikira bermulanya dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Okey. Selepas kelahiran Nabi, itulah dikira tahun Masihi. Sebelum kelahiran Nabi Isa, sebelum Masihi. Okey. Jelas? Okey, bagus. Kemudian, kita beralih kepada perkara yang kedua dalam tajuk kita hari ini, ialah ruang dalam sejarah. Okey, ruang dalam sejarah ni boleh dibahagikan kepada tema atau bidang. Kalau tadi berkaitan dengan masa, sekarang ni kita nak lihat apakah pula ruang dalam sejarah. Jadi sebenarnya ruang dalam sejarah ni ialah tema atau bidang yang penting. Dalam sejarah negara kita ada bidang-bidang yang kita kaji, kita bukukan. Contohnya dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial. Kalau bidang politik, mengenai sejarah pentadbiran, siapa Perdana Menteri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ekonomi, ekonomi berkaitan dengan perkembangan keuangan, kemajuan ekonomi, pendapatan negara, taraf hidup masyarakat. Itu adalah ekonomi. Sosial, kisah perpaduan masyarakat dalam negara. Macam kita negara Malaysia kan, kita ada berbilang kaum, jadi ada sejarah-sejarah mengenai penyatuan kaum-kaum di Malaysia ini. Itulah dia ruang dalam sejarah. Cikgu bagi contoh kat sini, era Kesultanan Melayu Melaka dan juga kemerdekaan negara. Itu adalah ruang sejarah yang boleh kita kupas, yang boleh kita ceritakan kembali kepada generasi-generasi yang akan datang. Okey. Jelas Ada soalan nak tanya? Tak apa, tunggu. Di akhir nanti kamu boleh tanya soalan. Okey, jadi kita senaraikan balik 5 konsep yang ada dalam masa silam dan ruang dalam sejarah. Kita ingat balik, kita buat ulang kaji balik. Yang pertama, dekad 10 tahun, abad 100 tahun, alaf 1000 tahun. Ada zaman, zaman Kesultanan Melayu Melaka, era zaman globalisasi, era teknologi maklumat, tema atau bidang, ruang-ruang dalam sejarah. Okey tak? Boleh ingat konsep-konsep yang ada dalam topik 1.3 hari ni? Boleh Okey tak? Fatin okey? Husna? Adam okey? Tak faham lagi? Kalau tak faham, boleh tengok balik video ni dan boleh WhatsApp cikgu, boleh Telegram cikgu, tanya apa-apa soalan, kita boleh bincang balik dalam grup kelas kita. Okey, apa-apa persoalan, sama-sama kita kupas, cikgu akan terangkan. Okey, dan kamu boleh baca dalam buku teks. Sekejap lagi cikgu akan bagi link untuk jawab kuis. Okey, jadi pastikan kamu dah kuasai topik kita pada hari ini, kerana sekejap lagi kamu akan diuji dengan soalan kuis. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi topik yang akan datang. Pastikan kamu kekal sihat,
berikan tumpuan yang baik, jaga kesihatan, pastikan tidur cukup, jangan suka sangat main game ke, tengok cerita, tengok TV, buang masa dengan perkara-perkara yang tak berfaedah. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.